وذريته وأصحاب التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله يرفعنا درجاتنا، أن الله ينظر إلينا بنظرة الرحمة والمغفرة، ويفتح علينا فتوح العارفين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح، وعلى ما نوى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وكل نية صالحة جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البركة ويجعلنا من أهل الرحمة، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah pun memberikan kita peluang, memberikan kita taufik dan hidayah sama-sama untuk kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah pilih lagi kita untuk duduk di antara maghrib dan isya, mendengar kalam-kalam Allah dan orang-orang yang mensyarahkan isi-isi kitabullah. Jangan lupa untuk kita meniatkan i'tikaf ketika mana kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya sebagai satu amalan ibadat yang berterusan banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian tadabbur kita, ya, yang mana kita telah menangguhkan pengajian kita pada yang lepas berkenaan surah Quraisy, ya, surah Quraisy. Di dalam surah Quraisy ringkasnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita berkenaan dengan satu kabilah, satu kaum diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada segi nasab, daripada segi harta, daripada segi marwah. Manakan tidak tuan-tuan, nasab Quraisy itu lahirnya baginda Nabi SAW. Sudah pastilah Quraisy dikenali, sehingga ke hari ini kalau kita sebut Nabi SAW tu nasabnya Quraisy, Quraisyun, tentulah yang bernasab dengan nasab Quraisy ni dipandang tinggi sehingga ke hari ini.
Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ikatkan kemuliaan nasab, marwah, keagungan bagi apa yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat dunia dengan beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk mereka beribadah kerana dengan ibadah itulah kekal kemuliaan, kekal keagungan yang Allah berikan. Nasab tidak dapat menyelamatkan. Ya. Apa yang Allah beri daripada nikmat tidak dapat menyelamatkan kecuali mereka beribadah. Kemudian dengan mereka beribadah, maka barulah datangnya pertolongan Allah. Allah berikan mereka makan, dan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan mereka daripada ketakutan. Itulah yang kita ringkasnya dapat daripada surah Quraisy. Hari ini kita akan masuk pada surah yang baru dengan dinamakan Suratul Ma'un. Suratul Ma'un. Baik. Suratul Ma'un ini kita akan masuk kepada perbincangan ataupun sedikit isi yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita untuk mengetahuinya. InsyaAllah pada penghujungnya nanti kita akan masuk. Cuma kita akan mulakan dengan pembacaan dulu. Kita betulkan apa yang salah, apa yang kita belum mengetahui ataupun sudah kita mengetahuinya, kita memperbaiki lagi, mengecek ataupun melihat apakah kurang daripada pembacaan kita ini, insya-Allah. Semua dah buka Suratul Ma'un. Sama-sama ikut. Bila saya baca, semua ikut. Saya dulu, kemudian tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Suratul Ma'un. Baik, mari kita tengok satu ayat. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yang ini saya rasa cukup mudah. Insya-Allah boleh membaca dengan baik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Cuma yang perlu kita perhatikan kat sini mungkin makhraj. Setiap huruf, contohnya macam huruf Z, lidah mesti terkeluar. Zi. Ara'aital ladzi, jangan zi, ya. Semua mungkin ataupun semua dah tahu dah macam membezakan huruf zai. Ara'aital ladzi, 1 2 3, yukadzibu bid
biddin. Biddin. Mudah saja kita buka macam senyum, ya. Huruf-huruf yang berbaris bawah pastikan ada sedikit kita nampak macam senyum, nak senyum. Itu baris bawah. Jangan kita keras pula mulut kita, ya. Yukadzibu biddin. Yukadzibu. Bila kita buka nak senyum tu baru sempurna kasrah dia. Kalau kita yukadzibu biddin tak sempurna. Yang sempurna biddin, baru nampak bawah dia tu, kasrah dia tu. Sekali lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, yad'u. Yang kat situ kita kena perhatikan betul-betul. Ain dia bersabdu ataupun musyaddah, ya. Jadi bila musyaddah tu kita, bila ain ni dia macam baik, apa yang kita baca daripada ayat yang kedua ini, yang perlu saya rasa tumpuan kita kepada perkataan yadu'u, ya, yadu'u. Baik, yadu'u, cuba yadu'u. Jangan yadu'u, itu hamzah, ya. Ain, ain, au. Cuba kita kalau nak tahu dulu, sebut dulu huruf tu. Ain, au di hujung ni, bawah sekali. Ain, au. Bila kita dah tahu, kita sebut pula yadu'u, yadu'u, pelan-pelan. Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Okey. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Okey, wala yahuddu. Dha sama ada angin tu belah kanan, belah kiri ataupun kedua-duanya. Yang kita nak daripada dhad ini adalah tebal. Kerana dhad antara salah satu huruf daripada huruf isti'la. Khussa dhaghtin qiz. Itu singkatan, ada 7 huruf isti'la, antaranya huruf dhad. Okey, huruf dhad. Waladh, yahuddu, kan? Ha nipis, jangan kita tebalkan ha, yahud. Nampak? Ha tetap nipis. Yahud, masuk dhad baru kena dengan dhad. Jangan ha kita tebal sebab nak kena tebalkan dhad, jangan. Yahud, nampak? Baru kita nampak bila kita baca satu persatu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Okey, 1 2 3. Sekali lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian ayat yang seterusnya, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kalau kita belajar tajwid secara mendalam, wailun ni kalau diberhenti kat situ fawail kan jadi madlin. Tapi kalau tak diberhenti, dia nama lin tu tetap ada. Kita akan panggil dia sebagai harfulin. Harfulin kat sini. Walaupun lah bacaan kita tu fawailul tak ada madlin.
Tapi apa yang jadi kat situ? Huruf harfulin. Kita sebut dengan harfulin sebab ada kaedah madlin dekat situ. Cuma tidak dinamakan madlin. Baik. Fawailul lil musall. Ni lul ni jangan kita panjangkan ataupun jangan kita lamakan. Kerana apa? Kerana lam yang tanwin bila bertemu dengan huruf lam, jadi hukumnya apa tuan-tuan? Hukumnya apa kat situ? Fawailul lil, apa tu? Idgham bila gunnah. Bila sebut idgham bila gunnah tanpa dengung, maka kat situ kita tahu bahawa dengungnya tidak ada harakat, tidak panjang. Dia berbeza dengan dengung yang bi-gunnah. Idgham bi-gunnah. Idgham masuk dengan gunnah. Gunnah ni basicnya dua harakat. May yu'minu, may, dia akan jadi panjang, dua harakat. Tapi kat sini tak boleh. Fawailul, tak boleh. Sebab bila gunnah maka tidak dikenakan dua harakat. Jadinya pendek saja. Fawailul, masukkan terus kita sebut benda lain. Fawailul lil musallin, sebab tidak ada dengung. Okey, 1 2 3. Fawailul lil musallin. Baik. Seterusnya, alladzina hum an salatihim sahun an. Okey, nun bertemu dengan sad. Nun bertemu dengan sad, huruf hukumnya apa? Ikhfa. Masya-Allah, tabarakallah. Ikhfa. Maka kalau kita belajar pula ikhfa ni, dia berbeza. Saya pernah bagi tahu sebelum ini, dia berbeza apabila huruf yang selepas daripada nun itu huruf isti'la ataupun bukan huruf isti'la. Dia akan ada sikit perbezaan, tak banyak pun, ataupun tak nampak sangat perbezaannya. Cuma nun yang hukumnya ikhfa tu bila selepas dia, contohnya macam huruf sad, macam huruf ad, macam huruf qaf. Ini huruf-huruf isti'la ni tuan-tuan. Maka nun yang mati ni tadi, hukum ikhfa, dia agak tebal dengung dia, kerana berjumpa dengan huruf yang tebal. Berbanding ataupun berbeza dengan apabila huruf nun berjumpa dengan huruf yang nipis. Baik. Jadi kat sini dia dengung tu agak tebal sikit. Memang tak nampak sangatlah, tapi kita kena tebalkan. Macam mana? Alladzina hum kalau kita masuk kepada sin, dia akan jadi nampak beza. Ansa. Nampak tak? Ansa. Nun tu akan jadi nipis sikit daripada bila kita masuk sad. Nampak? Kita tuan boleh bezalah kat situ ya. Jadi kat sini kena tebal sikit nun dia. Macam mana bunyi? Alladzina hum an salatihim sahun. 1 2 3. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik, seterusnya ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un, ya. Yura'un. Yura'un. Ini hukumnya apa ni tuan-tuan? Mad apa? Mad wajib. Mad wajib ke? Mad wajib. Bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah, betul lah ya? Mad wajib. Baik, mad wajib ni panjangnya 4 atau 5 ya? 4 atau 5. Jadi kena panjang kat situ tu.
Alladzina hum, kadang-kadang tu dia sambung sampai ke belakang. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bila un tu dia sambung kat belakang, ya. Yura'una wa bila sambung saja tuan-tuan, maka tidak ada lagi mad arid. Kat sini sebab apa kita panjang? Sebab ada mad arid. Yura'un, mad arid disukun. Tapi kalau kita sambung, tak adalah mad arid tu. Jadi dua harakat sahaja. Baik. Nampak kat situ ya? Nah, selalunya ni orang sambung, selalunya lah. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sama-sama kita baca. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, sama-sama kita baca, sama-sama semua ikut semua sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Jadi itu bacaan, mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan bacaan yang betul, terpahala dari bacaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Maun. Apa yang kita kena tahu daripada suratul Maun? Ringkasannya, Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ada 7 ayat. Disebutkan dalam tafsir, Suratul Ma'un ini adalah Suratul Makkiyah. Suratul Makkiyah turun daripada hijrah. Kemudian Suratul Madaniyah turun selepas daripada hijrah. Ada yang mengatakan Suratul Makkiyah. Ada ulama tafsir kata pula Suratul Madaniyah. Ada pula ulama mengatakan ini ada dua. Ada dua, dia terbagi kepada dua Suratul Ma'un ni. Sebahagiannya Al-Makkiyah, sebahagiannya Al-Madaniyah. Nisfuha Makkiyah wa nisfuha Madaniyah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Dia kata separuh daripada Suratul Ma'un turun sebelum hijrah, separuh lagi turun selepas hijrah. Baik, tak apalah tu perbezaan para alim ulama ya. Baik, nama-nama bagi Suratul Ma'un ni ada banyak. Antaranya yang masyhur Suratul Ma'un. Ada yang menyebutkan Suratul Din, kerana di dalam tu menyebutkan fazalikal ladzi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, maka dinamakan dengan surah Ad-Din. Ada juga namanya Suratul Yatim. Kenapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, ada sebut yatim dekat situ. Ini pun perbezaan para ahli ulama. Kita pegang apa yang masyhur sajalah masyhur saja. Namanya memang Suratul Ma'un. Nanti kita akan tahu apakah maksud Ma'un.
Allah Subhanahu wa taala memulakan suratul Maun ini dengan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Adakah, ataupun Allah tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, adakah kamu melihat ara'aita alladzi, orang-orang yukadzibu biddin, yang mana mendustakan agama. Itu ringkasan terjemahan. Yukadzibu maksudnya dusta, mendustakan, membohongkan. Berbeza dengan yakzibu. Yakzibu seorang berbohong, tapi yukadzibu seorang datang untuk mendustakan ataupun membohongkan perkara itu. Perkara itu tidak bohong, tapi dia mengatakan ini bohong, ini dusta, ini tipu, ini rekaan. Ini namanya yukadzibu. Yukadzibu biddin. Ad-din, kata ulama, maksudnya yaumul jaza wal hisab. Apa maksud yaumul jaza wal hisab? Hari pembalasan, hari penghisaban. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita yang membaca, kepada kita yang mendengar ayat ini, adakah kamu mengetahui ataupun kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama, wahai Muhammad? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, ya. Ini satu kaedah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak menggunakan kaedah ini. Kaedah bertanya untuk memberikan satu tarikan seseorang. Kita nak tarik fokus seseorang itu, maka kita tanya. Contohnya macam kalau ada seorang guru tu datang dalam kelas masalahnya, ya. Bangun semua, cikgu pun datang. Tahu tak semua apa yang hari ni berlaku pada cikgu? Contohlah, kita tanya tu bukan nak suruh anak-anak murid kita jawab. Tahu tak apa yang berlaku pada cikgu hari ni? Anak-anak murid kata, tak tahulah cikgu, cuba bagi tahu kami. Anak-anak murid yang masing-masing duduk, kepala fikir sana fikir sini, tiba-tiba dia cakap macam tu. Apa yang berlaku kat cikgu? Contoh, dia akan memberikan fokus yang lebih bagus. Ini satu kaedah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Maka Allah nak menarik fokus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita yang Allah tanya kepada kita bukan untuk kita jawab, bahkan Allah sendiri beri jawapan daripada tu. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, orang yang mendustakan agama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang musyrik Quraisy, ya, musyrikin Mekah, memang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa cerita-cerita tentang akhirat, cerita tentang yaumul hisab, yaumul jaza, hari pembalasan. Mereka percaya, bahkan mendustakan apa yang kau bawa ni Muhammad. Kita selalu baca dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan kami? Tulang berulang dah hancur lebur dah. Siapa pula yang akan bangkitkan kami? Tiba-tiba ada pula hari yang selepas daripada kematian. Mereka tak percaya. Ini pendustaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ciri-ciri dan perangai orang-orang yang mendustakan hari akhirat, hari kiamat dan hari pembalasan. Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Jawapan kepada soalan tadi, Allah kata mereka itulah orang yang yad'ul yatim. Yadu' ni maksudnya apa? Kalau kita terjemah Arab ke Arab, yadu' ni maksudnya yadfa', yang menolak dengan tolakan yang keras, yang menghina, yang mengherdik. Yadu'ul yatim, anak-anak yatim. Ya. Ini cerita tentang kafir Quraisy. Maka sebab itu ada sebahagian ulama tafsir bila sebut pasal kafir Quraisy, banyak berlaku penentangan kepada Rasulullah ni pada ketika mana Rasulullah berada di Mekah. Maksudnya sebelum daripada hijrah. Jadi kita tahulah ayat yang pertama sampai yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, semuanya turun
dengan surah Al-Makkiyah. Al-Makkiyah tu sampai wala yahuddu ala ta'amil miskin, cerita pasal orang kafir Quraisy. Nabi SAW ada dekat Mekah pada ketika itu. Ayat ini turun untuk siapa tuan-tuan? Dikatakan oleh ulama asbabun nuzul, umat tafsir, mereka adalah Abu Jahal, ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan Abu Sufyan, ataupun yang dinamakan ada orang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Mereka ini kalau kita perhatikan nama-nama mereka adalah orang-orang yang tinggi pangkatnya di dalam musyrikin Mekah. Di dalam musyrikin ni dia ada ketua-ketua dia tuan-tuan, antaranya Abu Jahal, ini ketua-ketua ni, Abang Long kawasan lah. Jadi orang-orang yang sebegini tuan-tuan, mereka yang pertama mendustakan apa yang Rasulullah ajak, yang Rasulullah sampaikan. Kemudian tidak cukup sekadar itu, mereka menolak anak yatim. Dikatakan Abu Jahal ini seorang yang memegang wasiat. Di Mekah banyak anak-anak yatim yang kehilangan mak, yang kehilangan ayah. Maka harta warisan daripada mak ayah itu tak diserahkan terus kepada anak-anak. Dia akan serah kepada ketua-ketua. Contoh Abu Jahal yang atas-atas, ya. Abang Long ni akan dapat pegang. Dia akan pegang harta tu. Kemudian macam kita lah, contohnya macam dalam kampung tu ada ketua kampung. Maka seorang ayah dia meninggal, masalahnya anak mungkin belum balik lagi, anak yatim, tak tahu nak urus harta macam mana. Harta tu akan diserah kepada ketua kampung. Nanti bila dah sampai waktunya anak yatim tu minta, kena bagilah harta dia. Itu hak kepada anak yatim. Tapi Abu Jahal ni tuan-tuan, dia pegang, dia tak pulang. Dia pegang sampai ke sudah. Bahkan orang kata apa, dia menolak sekeras-kerasnya. Anak yatim ni datang minta harta, minta hak, takkan dibagi. Ini Abu Jahal. Begitu juga dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni setiap minggu sembelih unta. Bila datang anak yatim nak minta sikit makanan, dibantainya dengan tongkat. Nak bagi tahu yadu'ul yatim, menolak orang anak-anak yatim. Anak yatim ni jangan buat endah tuan-tuan. Anak yatim ni sebenarnya tak boleh untuk kita, tak boleh untuk kita tolak. Dalam surah Duha kita dah belajar dah. Fa ammal yatim fala taqhar. Jangan kita kasari anak yatim ni. Anak yatim ni jangan kita kasari tuan-tuan. Bahaya. Apa yang berlaku kepada anak yatim, orang-orang yang memelihara anak yatim tu macam mana? Hadis-hadis yang kita pernah dengar. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim tu seperti kahatan, dua jari rapatnya Nabi SAW dengan orang yang memelihara anak yatim. Itu orang yang pelihara anak yatim. Kalau orang yang menghina anak yatim, mengambil kesempatan ke atas anak yatim, ini masya-Allah, innal ladina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebenarnya makan api bara neraka di dalam perut mereka. Makan harta anak yatim tu macam makan api neraka. Ya. Jadi ini satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita tolak. Kalau kita tak ada apa-apa nak bagi dekat anak yatim, jangan kita herdik, jangan kita hina, kita doakan paling kurang, ataupun bagi apa yang semampu yang kita ada. Ini anak yatim. Kadang-kadang tu masya-Allah ada di antara kita yang cuba untuk bina, buat rumah anak yatim, letak anak-anak yatim dalam tu, tapi kena hati-hati, kadang-kadang tu kita terambil harta anak yatim. Ni payah. Ya, sahabat-sahabat dulu ada yang membela anak yatim, tapi mereka jaga harta-harta anak yatim tu diasingkan. Bahkan kalau mereka masak, mereka tak ada duit, tak ada harta nak masakkan untuk anak yatim, maka diambil harta anak yatim tu untuk keperluan anak yatim tu. Tapi bila dimasak tu asing-asing. Ini periuk anak dia, keluarga dia, ini periuk untuk anak yatim. Kadang-kadang tu anak yatim tak habis makan, mereka tak sanggup nak habiskan. Kerana apa? Takut-takut termakan harta yatim. Ini kena hati-hati zaman sekarang ni pun.
Berlaku ada orang buka rumah amal anak yatim, dalam masa yang sama mengambil kesempatan. Ni wala ayazubillah, makan harta anak yatim seumpama makan api bara neraka. Wala ayazubillah. Baik. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak gemar untuk memberi kepada orang-orang miskin. Dah azan belum? Azan. Teruskan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, maksudnya mereka tidak gemar. Mereka tidak gemar ni maksudnya apa? Mereka tidak memberi, dalam masa yang sama mereka tidak mengajak untuk ada orang miskin. Kalau Rasulullah SAW ada orang miskin datang, kadang-kadang Rasulullah tak ada apa pun dalam diri Rasulullah. Tak ada apa pun, memang tak ada. Balik rumah pun tanya isteri, tak ada. Apa nak bagi ke apa? Kita pun tak ada. Rasulullah kadang-kadang tu dia selalu tanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, ada tak mereka, ada tak kamu semua yang ada sesuatu nak bagi miskin ni? Maksudnya apa? Itu yahuddu, menggalakkan orang-orang memberi kepada orang miskin ni. Ada tak satu benda? Ada tak satu benda? Bagi sekejap, bagi sikit. Kita menggalakkan. Ini tidak. Dia bahkan menghalang. Jangan bagi. Kau jangan bagi dia, kau jangan bagi dia, biarkan dia macam tu. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini sifat-sifat orang yang mendustakan hari akhirat. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu ciri-ciri mereka. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Juga ada yang kita pernah baca sebelumnya, wa ammas sa'ila fa tanhar. Sungguhnya orang yang datang meminta kepada kamu, wahai Muhammad, jangan engkau tengking, jangan engkau herdik. Tak mahu, kalau tak mahu bagi, jangan, jaga mulut. Ini dah kita datang, dia datang dengan tisu tuan-tuan, kita pula air. Macam kita cakap, ya, mulut kita ni, ya. Jangan gitu tuan-tuan. Kalau tak mampu nak bagi, diam, biar je lah. Kita doakan Allah SWT mudahkan urusan dia, ya. Tak tahulah apa yang dia buat dengan duit tu, entah-entah berpura-pura. Wallahu alam, jangan kita berprasangka. Datang dia bawa tisu. Yang ada duit bagi, yang tak ada duit tak tahu nak buat apa, dengan baik, ya, tolak dengan baik. Kemudian ini cerita orang kafir, musyrikin Quraisy. Kemudian masuk kepada ayat yang seterusnya, fawailun lil musallin, ya, celakalah. Fawailun, maka celakalah orang-orang yang solat. Celaka yang pertama, wailun tu maksudnya celaka. Yang kedua, wailun tu kata ulama tafsir, padang, daripada padang api neraka. Yang mana padang ini panjangnya ataupun luasnya, kalaulah sekiranya kuda yang paling laju di atas dunia ini berlari di atas padang wailun ini, 100 tahun perjalanan pun tak sampai kepada penghujung. 100 tahun perjalanan luasnya padang daripada api neraka, wailun. Maka wailun lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Kalau kita berhenti kat sini tuan-tuan, habis. Kita akan rasa seram bila dengar celakalah orang yang solat. Kalau celaka orang yang berzina, okey lagi lah. Celaka orang yang minum arak, memang buat maksiat, memang celakalah. Tapi celakalah orang yang solat, sudah, ya. Kita pun rasa tak kena ni, ya. Kemudian sambungan dia, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, sehingga dah habis. Ini ulama kata turunnya ayat madaniyah, turun selepas hijrah. Kerana fawailun lil musallin, nanti kita cerita sebab apa madaniyah. Ulama kata madaniyah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang celaka daripada solat, orang-orang yang solat yang celaka itu adalah mereka yang daripada solat lalai. Daripada solat lalai. An salatihim sahun, lalai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dekat sini ulama kata, tahulah kita bahawa solat ataupun al-musallin yang disebutkan oleh Allah bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin, pastinya Allah sebut alladzina hum fi salatihim sahun. Sebab fi salatihim sahun,
di dalam solat lalai. Orang-orang mukmin tak terlepas daripada kelalaian. Kita ni tuan-tuan tak terlepas dalam solat kita. Mesti ada kadang-kadang tu lalai sedikit sebanyak. Ya? Susah sangatlah untuk kita nak khusyuk 100% tu macam mustahil. Sebab apa? Syaitan tu mari daripada kanan, kiri, depan, belakang, mengeluarkan kita daripada khusyuk, khudur hati kita dengan Allah Ta'ala dalam solat. Kita bila lalai sikit, kita tarik balik, lalai lagi, tarik. Kadang-kadang tu lalai tu jauh sangat, nak tarik tu macam mana tuan-tuan? Fi solatihim sahun. Sehingga ulama kata-kata, ada seorang ulama dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji Allah yang mengatakan an solatihim sahun, tapi tidak mengatakan fi solatihim sahun. Kalaulah wailul lil musallin alladina hum fi solatihim sahun, habis berangkat celakalah semua kita tuan-tuan. Dalam solat lalai. Kita dalam solat memang lalai lah kita, celakalah kita semua tuan-tuan. Tapi Allah kata an solatihim sahun, ni beza dengan an je. An ni maksudnya dari solat. Maksud dari solat adalah lalai daripada mengerjakan, lalai daripada mendirikan solat. Siapa yang disebutkan? Orang-orang munafik. Orang munafik ni selalunya dan kebanyakannya menzahirkan kemunafikan mereka itu ketika mana selepas hijrah. Ketika mana selepas hijrah. Sebab dalam sebelum hijrah, orang munafik tak ada orang munafik sebelum hijrah. Kata ulama sebagian katanya tak ada orang munafik sebelum hijrah. Yang ada orang Islam, orang kafir. Sebab apa dia nak munafik? Sebab apa dia nak pura-pura? Dia orang tu berkuasa dekat Makkah. Dia orang boleh tunjukkan kekuasaan, keangkuhan untuk melawan Islam. Tapi bila dekat Madinah, yang berkuasa siapa? Nabi SAW. Nabi yang berkuasa dekat Madinah. Maka orang munafiklah yang akan timbul. Dia berpura-pura. Kalau dia tunjuk, habis. Habislah dia. Kemudian datanglah munafik. Sifat orang munafik ini, sebab itu kadang-kadang itu kita ada dengar solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isyak dan solat subuh. Solat Isyak dan solat subuh, selalunya orang munafik dia tak nampak dekat masjid. Dia solat dekat rumah. Ataupun disebut perangai orang munafik, dia solat bila ada orang. Bila tak ada orang, dia tak solat. Sebab itu kadang-kadang tu dia orang solat ataupun dia orang duduk dekat rumah. Ketika mana orang-orang muslimin solat. Tuan-tuan pernah dengar tak ada hadis yang mengatakan bunyinya seakan macam ni. Rasulullah marah kepada orang-orang yang solat di rumah, sampaikan Rasulullah nak bakar orang yang solat dekat rumah. Pernah dengar? Ini hadis berkenaan orang munafik. Orang munafiknya solat di rumah. Jadi Rasulullah nak bagi tahu, kalau aku bakar orang yang solat di rumah, nak bagi tahu kepada orang munafik, untuk mereka ini tidak berpura-pura. Berpura-pura dia solat. Kadang-kadang tu ada orang dia solat, bukan yang dia solat. Nanti kita akan masuk bab riak. Jadi orang-orang yang lalai dengan solat, maksudnya apa? Kadang-kadang tu dia melewat-lewatkan. Ulama kata orang-orang yang melewat-lewatkan solat termasuk daripada sifat-sifat munafik. Jadi kita kena faham lewatkan solat macam mana lewat. Sebab kita ada belajar dalam bab fiqh, dalam bab fiqh, masukkan sikit tuan-tuan untuk kita menjelaskan. Dalam bab fiqh, kita tahu ada beberapa waktu. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat atas waktu-waktunya. Ada waktu-waktu dalam solat ni. Jadi kalau kita belajar dalam kitab fiqh seawal-awal Safinatun Najah, tuan-tuan jumpa ada beberapa waktu di dalam solat. Antaranya waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiyar, waktu jawaz, waktu karahah, yang terakhir waktu tahrim.
Sekurang-kurang ada 5 pembahagian waktu. Jadi seorang yang solat pada waktu fadilah tidak bererti minta maaf, seorang yang tidak solat pada waktu fadilah tidak bererti dia berdosa. Melewat-lewatkan solat melihat kepada keperluan, melihat kepada keuzuran. Seorang tu boleh melewat-lewatkan solat, memilih solat-solat yang dia nak solatkan pada waktu bila. Sehingga kan para ulama mengatakan macam ni, seorang yang nak solat bukan pada waktu fadilah. Waktu fadilah ni apa? Waktu awal waktu. Seafdal amalan seorang itu adalah solat di awal waktu, kata Rasulullah. Maka waktu fadilah adalah waktu yang afdal. Waktu afdal bila? Masuk aja waktu seorang tu solat. Setiap waktu dia ada waktu fadilah. Tapi selepas daripada waktu fadilah dia ada waktu liar, waktu untuk memilih. Mungkin dia tak naklah solat waktu fadilah ni. Hukum dia apa? Melewat-lewatkan solat sampai waktu ikhtiar ataupun waktu jawaz. Hukumnya tidak berdosa. Masih lagi dalam waktu. Sampai ke waktu karahah, waktu makruh. Cukup-cukup je nak solat. Waktu dengan waktu tinggal cukup-cukup je rakaat tu. Bila salam je terus masuk waktu. Ini waktu karahah. Kalau waktu tahrim macam mana? Waktu tahrim sebahagian daripada solat kita itu dah masuk waktu lain. Sebahagian waktu maghrib, sebahagian lagi waktu isyak. Ini waktu dah haram. Dia solat, dia salah solat, tapi solat dia berdosa. Orang-orang munafikin dia solat, dia melewat-lewatkan solat sampai terkeluar daripada waktu. Terkeluar daripada waktu solat. Ini sifat munafik. Bukan itu saja, mereka menunjuk-nunjuk di dalam solat. Menunjuk-nunjuk di dalam solat. Alladzina hum yura'un. Mereka menunjuk-nunjuk riak di dalam solat mereka. Ini antara sifat-sifat orang munafik. Riak ini adalah syirik asghar. Syirik asghar menyekutukan Allah dengan sedikit, kecil. Menyekutukan apa? Berbuat satu amalan mengharapkan pujian daripada orang lain. Wal'iyazubillah. Yang ini kita kena hati-hati. Para alim ulama tahu dengan amalan riak. Lawan dia adalah ikhlas. Ulama mengatakan a'maluna kulluha sifr. A'maluna kulluha sifr wa raqmuha al-ikhlas. Amalan kita tuan-tuan semuanya kosong. Solat kosong. Zakat kosong. Puasa kosong. Haji kosong. Qiyamul lail, baca Al-Quran, umpama nombor kosong. Tetapi datangnya satu benda iaitu ikhlas. Ikhlas ni umpama nombor 1. Tuan-tuan cuba bayangkan 1 dengan kosong. Okey? Ada solat, zakat, puasa, haji, itu semua kosong. Tapi bila kita letak 1 ikhlas, berapa jadi tuan-tuan? 1,000,000, 10,000. Sebab kosongnya banyak. Tapi letak 1. Tapi kalau ikhlas ni tak ada, buang 1. Yang ada berapa? Yang ada hanyalah kosong. Tanpa ikhlas, maka sia-sialah amalan kita tuan-tuan. Jangan jadikan amalan kita seperti orang munafik. Solat tidak takut kepada Allah, tidak pula mengharap kepada pahala. Solat hanya untuk tunjuk kepada orang semata-mata, nak menyelamatkan dia supaya orang ingat dia orang Islam. Aku solat supaya orang ingat aku orang Islam. Tapi nifaq ataupun munafik di zaman Rasulullah tu munafik i'tiqadi, munafik akidah. Dia menyembunyikan akidahnya kafir, tapi berpura-pura jadi Islam. Akidah ni tak ada di zaman kita, tak ada. Di zaman kita namanya nifaq amali, munafik dari segi amalan. Mungkin kita berbohong, mungkin kita berpura-pura ataupun munafik. Bermuka kan, kadang muka macam kadang
Rupa-rupanya dia orang macam ni ke? Cepat. Ini munafik yang tidaklah menjejaskan iman ataupun akidah, tapi menjejaskan sempurnaan iman, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tutup dengan ni, wa yamna'unal ma'un, dan mencegah ataupun menghalang al-ma'un. Al-ma'un ni adalah peralatan-peralatan yang kita selalu berhajat sehari-hari. Kalau orang dulu-dulu yang diletak di depan di depan rumah dia, mungkin kapak ataupun timba ataupun baldi ataupun apa sahaja peralatan-peralatan yang digunakan yang selalu dikongsi-kongsi. Contohnya macam penyapu zaman-zaman dahulu, saling berkongsi-kongsi, pinjam meminjam. Ini nak bagi tahu ayat akhir ini supaya tidak bakhil. Zaman kita sekarang ni contohnya macam apa? Kita tumpangkan barang kita dekat jiran. Tumpangkannya, saya ada barang tak cukup ni ruang, saya boleh tak tumpangkan sekejap? Ataupun kita nak pinjam barang-barang dia, boleh tak saya pinjam pinggan, mangkuk, saya nak buat kenduri, pinjam dekat jiran kita. Maka jiran kita pun bagi, ini namanya al-ma'un. Maka zaman itu nak bagi tahu bakhilnya zaman itu, tuan-tuan, zaman ni, yang di zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang munafik yang bakhil, yang untuk dia nak kongsi ataupun nak barang-barang yang macam tu. Contohnya macam jarum, macam apa lagi, kapak, itu barang yang kita katakan al-ma'un dan seumpama dengannya. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada surah ini adalah antaranya, pentingnya untuk kita memuliakan anak yatim, ya. Surah ini juga menekankan kita untuk membantu orang yang memerlukan. Kemudian kita ditegah untuk bersikap zalim terhadap sesiapa sahaja, termasuklah orang yang lemah, apatah lagi. Kewajipan kita juga memelihara solat. Bukan kata tadi bila saya sebut ada waktu-waktu yang fadilah, waktu bukan menggalakkan orang melewatkan waktu solat, bukan. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah untuk kita berjaga-jaga supaya tidak terkeluar daripada waktu solat. Saya lupa nak sebutkan tadi tentang waktu solat tadi. Seseorang apabila berada di waktu solat selain daripada waktu tahrim tadi, waktu fadilah, waktu ikhtiar, jawaz, karahah, maka sekiranya seorang itu nak melewatkan solat, contohnya ada urusan yang dia perlu lakukan, sehingga kan contoh dia nak solat zuhur pada pukul 1:30, susah, memang tak kena. Jadi dia nak solat zuhur pada pukul 3 ataupun pukul 2 masalahnya. Maka ulama mengatakan perlu ada keazaman, ya, perlu ada keazaman untuk dia melakukan solat itu di dalam waktu solat. Aku mengazam untuk solat zuhur pukul 2 dalam waktu lagi kan, pukul 2:30 ataupun pukul 3 masih lagi dalam waktu. Sekiranya seorang itu mati dan dia sudah berazam, maka tidak berdosa untuk dia melewat-lewatkan tadi. Dia tak apa nak solat zuhur tadi tu, dia mati. Macam mana? Ulama kata kalau dia dah berazam untuk melakukan solat itu di dalam waktunya, maka tidak lagi berdosa. Berlainan kalau orang itu tidak berazam, dia melewatkan solat, tengok TV, tengok handphone, tengok internet, aku nak solat nantilah pukul 3 nantilah. Minta maaf, dia tak azam, dia azam. Yang ni dia tak azam pun, dia memang nak lewatkan solat. Nantilah. Tak berazam untuk melakukan solat di waktunya, maka sekiranya dia mati pada ketika itu, berdosalah dia kerana melewat-lewatkan solat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang-orang kafir Quraisy yang mengherdik anak-anak yatim,
yang menghalau orang-orang yang miskin. Kita akhiri tuan-tuan dengan doa-doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ilahan fi zikril munafiqin wa surah allati ba'daha fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu wa illam nasil fi ta'ati ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi lam nasil fil af'al qabiha ila haula'il munafiqin fa'fu anna karim amar rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.